Salam sejahtera. Hari ini tajuk yang kita akan lihat dalam video ini adalah leburan plumbum 2 bromida. Okey, kita lihat pembelajaran di hari ini adalah dengan menggunakan diagram. Okey, di sini kita akan belajar 4 steps bagaimanakah kita harus faham tentang leburan plumbum 2 bromida. Okey, step pertama di sini kita lihat adalah bagi leburan plumbum 2 bromida, kita akan lukiskan diagramnya dulu. Okey, dalam diagram ini, apa yang teacher nak tunjukkan di sini, apabila kita sebut leburan, maka kita akan gunakan mangkuk pijar di sini dan di sini kita akan gunakan tanda ini. Lukisan ini adalah untuk menunjukkan kita gunakan segitiga tanah liat. Lagi sekali, bagi leburan, dalam gambar raja kita, kita akan gunakan mangkuk pijar dan di sini kita akan gunakan segitiga tanah liat dalam lukisan diagram kita. Okey, apa pula step kedua di sini? Kita akan labelkan. So, di sini kalau kita lihat, yang pertama bateri, kemudian kita tulis emitter, kemudian elektrod karbon, leburan plumbum 2 bromida dan panaskan. Okey. Seterusnya, step ketiga adalah apakah yang patut kita tahu daripada lukisan berdiagram kita di sini. Okey, apa yang kita akan lihat di sini adalah yang pertama, kita akan lihat pada anode kita iaitu elektrod karbon apabila disambungkan kepada bateri di bahagian positif, maka ia disebut sebagai anode. Manakala apabila elektrod karbon disambungkan dengan wire kepada bateri di bahagian negatif, kita sebut dia sebagai katod. Kemudian kita lihat pada pergerakan elektron. Elektron bergerak dari anode ke katod. Kemudian kita lihat pada leburan plumbum 2 bromida, kita akan mempunyai ion plumbum 2 dan ion bromida di sini. Apa lagi yang kita perlu tahu di sini adalah kalau bateri, perubahan bekalan harus dibekalkan oleh bateri dan perubahan tenaga yang berlaku di sini adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Manakala emitter adalah pesongan jarum diperhatikan untuk menunjukkan bahawa litar kita adalah lengkap dan mempunyai bekalan harus. Tanda positif di sini adalah untuk anode, tanda negatif adalah katod. Elektron di sini, elektron bergerak dari anode ke katod di litar luar. Adalah wajib kita kena maklumkan bahawa pergerakan elektron dari anode ke katod di litar luar mesti kena nyatakan. Kemudian kita lihat pada formula bagi plumbum 2 bromida adalah PbBr2. Apabila kita sebut leburan di sini, leburan plumbum 2 bromida, maka dia mempunyai ion plumbum 2 dan ion bromida. Okey, seterusnya step keempat di sini adalah kita akan lihat pada pemerhatian kita. Di katod, apa yang kita perhatikan adalah enapan kelabu berkilat. Mengapa kita nampak pemerhatian kita adalah enapan kelabu berkilat? Ion plumbum 2 tertarik kepada katod dan akan menerima 2 elektron untuk menjadi atom plumbum. Jadi penerangan yang kita akan berikan kepada persamaan setengah di sini adalah ion plumbum 2 menerima 2 elektron dan membentuk atom plumbum. Penekanan di sini adalah, lagi sekali kita sebut ion plumbum 2 menerima elektron membentuk atom plumbum. Kemudian apa berlaku pada anode?
Apa yang kita perhatikan? Gas perak terbebas, persamaan setengah di mana ion bromida menderma elektron dan menjadi atom bromin. Kemudian atom bromin bergabung dengan atom bromin membentuk molekul bromin. Okey. Seterusnya kita lihat pada latihan, adakah kita faham tentang leburan, tajuk leburan di sini? Okey, pertama kita lihat, tuliskan formula bagi semua ion-ion yang hadir dalam leburan plumbum 2 iodida. Soalan minta kita tuliskan formula. Jadi apabila dikata tuliskan formula bagi semua ion-ion, maka jawapannya adalah Pb2 plus dan I negatif. Okey, cuba kita lihat soalan kedua. Tuliskan formula bagi ion yang tertarik ke anod dan katod. So di sini sebenarnya ada dua soalan, iaitu kita kena tuliskan formula bagi ion yang tertarik ke anod dan formula bagi ion yang tertarik ke katod. Jadi cara untuk kita tulis di sini adalah, sebelum itu saya harap pelajar-pelajar dah pun tulis jawapan. Jadi kita lihat jawapan teacher. Di anod, ion iodida dalam bentuk formula. Di katod, ion plumbum 2. Alright, soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas di anod dan katod. Okey. Jadi ini adalah persamaan di mana ion iodida menderma elektron dan menjadi molekul iodin. Kemudian kita akan imbangkan persamaan setengah di sini. Manakala bagi katod pula, ion plumbum 2 terima 2 elektron dan menjadi atom plumbum. Okey, soalan yang seterusnya, namakan hasil yang terbentuk di anod dan katod. Lagi sekali, di sini apabila kita lihat, masih lagi dua soalan, iaitu kita kena nyatakan hasil di anod dan kita kena nyatakan hasil di katod. Kemudian kita juga kena lihat di sini, soalan minta kita tuliskan nama. Jadi bila soalan minta nama, maka kita akan bagi jawapan kita seperti ini. Jadi soalan nombor 4 ini, kita boleh rujuk semula kepada soalan nombor 3, di mana di persamaan setengah kita dapat di anod kita dapat molekul iodin. Di katod kita dapat plumbum. Jadi daripada persamaan setengah di sini, kita boleh tulis hasil di anod dan di katod. Tapi kita kena ingat bahawa soalan minta kita namakan. Jadi di sini kita akan tulis nama di anod iaitu hasilnya adalah gas iodin dan di katod adalah plumbum. Okey, sekian, terima kasih. Seperti biasa, teacher harap pelajar-pelajar faham tajuk leburan plumbum 2 bromida dan soalan-soalan yang kita telah lakukan. Teacher harap pelajar-pelajar akan subscribe ke channel teacher dan terima kasih atas sokongan anda. Bagi video seterusnya, sila layari ke channel teacher Rita untuk mempelajari lebih tentang tajuk-tajuk dalam kimia, subjek kimia kita ini. Sekian, terima kasih.